Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and selamat sejahtera. So hari ni kita akan continue with the next part, which is property table. Okay, so property table, so this is the example of the property table. So dekat property table ni kita akan ada value of temperature, and then kita ada corresponding saturation pressure, nilai spesifik volume untuk saturated liquid, dan juga spesifik volume untuk saturated vapor. So sebenarnya dia ada lagi lah. So ni contoh yang diambil daripada kelatan, di mana kalau if the pressure and the specific volume are specified, 3 question are asked for a given pressure. Okay, bila kita ada nilai specific volume dan juga nilai pressure, so apa 3 perkara yang kita boleh dapat? Yang pertama adalah kita boleh tahu nilai Vg, kita boleh tahu nilai Vf, dan kita boleh tahu nilai T dia, sama ada dia berada di keadaan T set tu ke, ataupun dia adalah Vg ke, dia adalah Vf ke, ataupun dia ada mixture. Kalau dia ada mixture, kita kena calculate X. So this is a several question need to ask. Okay, if we given the pressure and specific volume, so bila kita nak refer kepada property table, ada beberapa question lagi yang kita kena ask untuk kita buktikan betul ke tidak kita kena refer table tersebut, ataupun betul ke nilai itu yang kita kena ambil. Okay, that is a thing yang kita kena belajarlah dalam this part, which is a property table. Okay, so dalam property table dia ada tiga perkara yang kita kena lihat untuk kita determine table mana satu yang kita nak tengok. So yang pertama adalah bila V lagi kecil daripada nilai Vf. So bila V lagi kecil daripada nilai Vf, if the answer is yes, lagi kecil, so the state is compressed liquid region. Bila dia compressed liquid region, kita perlu refer kepada compressed liquid table, ataupun kita kena tengok kepada saturation temperature. Okey, bila kita punya liquid tu berada dalam keadaan compress, kita ada dua kebarangkalian table yang kita boleh tengok. Kalau the pressure at the compressed liquid tu lebih besar daripada 5 megapascal, kita boleh terus direct refer kepada compressed liquid table. Jika dia punya pressure adalah lagi kecil daripada 5 megapascal, kita perlu refer saturated temperature table. Temperature table at the given temperature. Okay, kita akan tengok nilai temperature tu lah. So ini kalau dia dalam keadaan compressed liquid. Macam mana nak tahu dia compressed liquid? Bila V dia lagi kecil daripada Vf. So dia adalah compressed liquid. Yang kedua adalah bila nilai kita punya V, so this nilai V ni dia boleh juga dia terpakai untuk nilai V, untuk nilai H, untuk nilai U, dan juga untuk nilai S. Dia terpakai untuk keempat-empat extensive properties yang ada dalam property table. Okay, so bila dia berada di antara, this V berada di antara Vg dan Vf, so dia boleh jadi 3 keadaan. Yang pertama, dia boleh jadi saturated liquid, dia boleh jadi saturated vapor, dan dia juga boleh jadi saturated liquid vapor mixture. Okay, so bila ini yes, the answer for this question is yes, maknanya dia adalah dalam keadaan saturation region. Jadi table mana yang kita boleh refer? Kita boleh refer either table saturated temperature table,
Ataupun yang kedua adalah saturated pressure table. Okey, kena tengoklah, tengok kepada kesesuaian. Apakah value yang dibagi? Kalau dia bagi temperature, kita tengok temperature. Kalau dia bagi pressure, kita kena tengok pressure. Okey, dia ada case, nanti saya explain bila dia bagi dua-dua. Dia bagi pressure, dia bagi temperature. Table mana satu yang kita nak kena tengok. Okey, so saya habiskan dulu untuk this part, nanti saya explain yang tu. And then if the answer for the third question is yes, so third ni adalah bila V kita lagi besar daripada nilai Vg. Bila V lagi besar daripada nilai Vg, so dia adalah superheated. Bila dia superheated, so kita kena tengok kepada satu table saja, iaitu superheated table. Okay. Okey, ini adalah satu kaedah yang kita akan gunakan untuk kita identify which table kita kena refer dan which condition ataupun which phase yang kita kena ambil nilainya. Okey. Yang kedua adalah dari segi temperature, so that nanti tu saya explain kemudian. Okey, next adalah this is a property table P or T melawan V. Okey, kalau macam awak disuruh untuk melukis PV diagram ataupun TV diagram, so inilah kaedah untuk awak lukis. Okey, so kat sini akan adalah untuk ingat this diagram, kawasan sini mestilah untuk saturated liquid dan kawasan yang di sini mestilah untuk saturated vapor. Jadi ni kadang-kadang pelajar dia confuse, dia nak letak nilai apa kat sini. Kat sini nak kena letak nilai apa. So ingat, dalam keadaan liquid tu dia adalah dekat sini. Bila dia lengkungan yang belah kanan ni dia adalah untuk saturated vapor. Okay. So ni adalah property table yang saya cakap tadi. Maksudnya inilah table yang kita akan refer untuk kita punya calculation yang kita akan apply dalam chapter 3. Chapter juga ada di chapter 3 dan juga chapter 5. Okay, dalam first law of thermodynamic and second law of thermodynamic. So ini yang saya bulatkan ni yang table yang kita akan banyak gunalah. So untuk this part dia adalah more kepada either gas, macam nilai CP, nilai CV, and then ada nilai R. Okay, untuk table A3, A4 sampai A7 dia adalah untuk saturated water. Kalau untuk table A11 sampai A13 adalah untuk refrigerant. Okay, ni yang kita akan refer lah. Kita akan banyak refer untuk this courses. Okay, this is a property table. So for the first part is about the temperature table. So this is temperature table. So the first thing yang you kena tengok bila you nak refer table adalah apa dia punya substance. Okay, kalau dia adalah water, you kena tengok table water. Kalau dia refrigerant, jangan tengok table water, tengok table refrigerant. Okay, selalu pelajar tersilap. Refrigerant pun dia tengok dekat table water. Salah. Okay, kalau refrigerant tengok refrigerant, kalau water tengok water. So ini adalah temperature table. So tadi kita ada temperature table, kita ada compressed liquid table, kita ada superheated table, kita ada pressure table. Okay, ada 4 table yang kita boleh refer. So apa yang ada dalam table ni? So dia ada nilai temperature, dia ada nilai pressure, dia ada nilai specific volume. Macam tadi saya cakap, specific volume hanya ada untuk saturated liquid dan juga saturated vapor. Kalau internal energy, enthalpy dan juga entropy, dia ada tambahan kat sini adalah nilai SFG tadi tu. SFG, HFG dan juga UFG. So nilai FG ni sebenarnya dia adalah samalah, sama dengan kalau dekat rumus yang moisture tadi tu, kita ada apa tadi, SFG is equal to SG minus SF. So dia sama. So maksudnya kalau untuk case enthalpy, entropy dan juga internal energy, awak boleh guna terus nilai SFG untuk masukkan dekat dalam Y is equal to
YF plus X, YF, FG ni. Okay, so awak boleh terus masukkan nilai yang ini. Kecuali untuk V, awak memang kena guna Y is equal to YF plus X, YG tolak YF. Okay, ingat rumus ni dia sama. Ni adalah sama. Okay, kalau nilai ni ada, boleh gunakan. Kalau tak ada, awak tolak. Kalau rajin ada nak tolak pun boleh. Tak salah. Akan dapat jawapan yang sama, yang lebih kurang lah. Okay. So, apa yang penting macam bila kita tengok kepada property table ni. So, first awak kena identify. Dia mesti kena ada dua maklumat. Okay. The first thing, dia perlu ada at least two info. Two info ni apa? Two condition lah. Condition ataupun parameter yang dinyatakan. Parameter ataupun condition. Dia tak boleh, contoh dia hanya bagi nilai temperature saja. Tiba-tiba temperature je, lepas tu suruh kita cari yang lain. Tak mungkin. Okay, at least dia bagi nilai temperature. And then dia ada tu mungkin ni yang pertama dia bagi nilai temperature. Yang kedua mungkin dia akan bagi nilai pressure ke, nilai specific volume ke, ataupun dia akan bagi tahu condition dia, phase dia, sama ada dia saturated liquid ke, saturated vapor ke. Okay, so this one adalah phase lah. Dia bagi tahu dia punya phase. Okay, so dia mesti lebih daripada satu. Dia tak boleh bagi satu je. Kalau satu je memang awak tak boleh nak refer mana-mana table. Okay, so ini yang pertama. Yang kedua, awak kena tahu phase tadi tu. Bila kita tahu phase, macam mana nak tahu phase? Iaitu yang tengok daripada nilai V tadi tu, nilai spesifik extensive properties tadi tu kan. So kita ada kalau V lagi kecil daripada VF, dia adalah compress. So kalau compress, awak kena refer kepada compress table ataupun boleh refer kepada saturated temperature table bila P dia adalah lagi kecil daripada 5 megapascal. Ataupun kalau V dia adalah berada di antara VG dan VF. So kat sini awak boleh tengok table saturated temperature ataupun saturated pressure table. Macam tu. Okay, ni adalah antara tips yang awak boleh guna. Macam mana awak nak tahu awak nak kena refer table yang mana. Okay, yang ketiga adalah V lebih besar daripada VG. So ini memang kena tengok kepada superheated. Okay, next. Yang ketiga adalah melalui temperature. Macam tadi saya cakap, kaedah yang seterusnya adalah daripada nilai temperature. Sebab ingat yang awal-awal tadi saya explain, kalau temperature dia adalah lagi kecil daripada T-set, so dia adalah compress. So bila compress, awak kena refer kepada compress table. Kalau T dia adalah sama dengan T-set, so dia boleh jadi saturated liquid, saturated vapor ataupun saturated mixture kan. So awak kena refer kepada saturated temperature ataupun pressure table. Kalau T dia tu adalah lagi besar daripada nilai T-set, so awak kena refer kepada superheated table. Okay, so ni antara saya summarikan lah perkara yang kita perlu lihat bila kita nak baca this property table. Sebab bila awak ada maklumat-maklumat ni, baru awak boleh tahu awak nak tengok data yang mana, awak nak ambil nilai yang mana, awak nak kira macam mana. Okay, tak apa, nanti kita akan go through kepada example dan juga exercise. So awak akan lagi nampak lah. Bila awak baca sendiri this table, awak akan tahu macam mana nak gunakan dia. Okay, next kita ada adalah pressure table. Okay, tadi adalah temperature table. So this one adalah pressure table untuk saturated water. So samalah, apa yang ada adalah sama. So next adalah superheated. So ini yang tadi saya cakap, kalau superheated table, so the value of P tadi tu adalah independent. Okay, kalau tengok kat sini, kita kena refer dia. Kita kena baca dia menggunakan nilai
P dia. Sebab dia terlalu superheated ni, dia punya pressure akan lagi tinggi lah sebenarnya berbanding dengan apa ni, saturated pressure je. Sebab itulah kita kena refer kepada nilai pressure tu. Okay, so dia berbeza sikit lah. Kalau macam tadi kita tengok pressure tu kat tepi kan, so pressure tu akan sama je sebenarnya untuk nilai apa, kalau dekat saturation condition tu semua sama guna yang itu. Kalau untuk case superheated dia adalah berbeza. Okey, so seterusnya adalah compressed liquid. So tengok kat sini dia hanya sampai 5 megapascal. Nampak? Sebab itulah kalau compressed liquid water ni dia kurang daripada 5 megapascal kan, untuk compressed liquid dia punya apa, syarat dia, kalau dia less than 5 megapascal, punya pressure dia less than 5 megapascal, pressure less than 5 megapascal, so kita perlu refer saturated temperature table at a given T. Okay, jangan tengok dekat dia punya P, kena tengok dekat nilai T dia, at given T. Okay, kalau dia yang kedua adalah dia lebih daripada 5 megapascal, barulah awak boleh refer this table. Okay, table compressed liquid. Okay, so dia lebih kurang macam table superheated tadilah. Okay, dia adalah independent with the pressure. Okay, this is the example. Okay, so kat sini kita akan belajar lah macam mana kita nak baca kita punya property table. So for example, soalan ni dia suruh determine the saturated pressure, specific volume, internal energy and enthalpy for saturated water vapor at 45 degree Celsius and 50 degree Celsius. So tengok kat sini ada berapa key point dia, nampak? Dia akan, saya dah cakap tadi, dia punya rules dia tak akan bagi awak satu info. Dia akan bagi at least dua. So yang pertama dia bagi temperature is equal to 45 degree Celsius, dan yang kedua dia bagi tahu dia adalah saturated vapor. Jadi bila dia dah bagi tahu dia saturated vapor, so confirm awak boleh tengok kepada temperature table. So kenapa tengok kepada temperature table? Sebab soalan ni dia bagi nilai temperature. So terus refer kepada temperature table. So pergi tengok dekat temperature 45. So 45 di sini. So nilai dia dah cakap dia adalah saturated vapor. So you can use this saturated pressure. So the value of P is equal to P set at T is equal to 45 degree Celsius, iaitu P set dia bersamaan dengan berapa? 9.5953 kilopascal. Okay, ni jawapan dia. So dia nak juga, dia nak specific volume, dia nak internal energy U dan juga enthalpy. Okay, bila dia cakap specific, that mean dia adalah V kecil, U kecil dan H kecil. Kalau macam soalan tu kata nak total volume, total internal energy, total enthalpy, barulah awak kena bagi V besar, U besar, H besar. Okay, macam mana nak dapatkan nilai V besar, U besar, H besar? Kena darab dengan mass. Okay, so nak cari nilai U, so dia dah cakap kat sini dia adalah saturated vapor. Jadi terus sahaja ambil nilai saturated vapor. Kat sini VG, UG dan juga HG. So dan teruslah ambil nilai dia. So VG adalah 15.251, and then nilai UG 2436.1, dan nilai HG is equal to 2582.4.
Okay, so simple saja. Macam ni je cara-caranya. Okay, next untuk 50 degree Celsius sama juga, dia bagi maklumat. Yang pertama adalah temperature, yang kedua adalah dia punya phase dia. Dia bagi tahu phase dan juga temperature. So awak boleh terus ambil dekat 50, P dia akan sama dengan P set. So ni A. So untuk B pula adalah dekat 50 degree Celsius. Jadi nilai T dan nilai P kita adalah is equal to P set is equal to 12.352 kilopascal. So untuk nilai V dia sama, boleh ambil nilai VG, UG dan juga HG. Okay, next. Dia suruh determine the saturated pressure sama, specific volume, internal energy and enthalpy for saturated water vapor at 47 degree Celsius. So sama dia bagi dua maklumat. Yang pertama adalah dia punya temperature, yang kedua adalah dia punya phase. So bila dia bagi temperature, automatic awak boleh refer kepada temperature table untuk water, sebab dia memang dah cakap ni water. And then yang keduanya awak kena tengok dekat 47 degree Celsius. So nampak tak kat sini? 47 ada tak? 47 tiada. 47 tu sebenarnya berada di sini. Okey. Dekat sini inilah 47. So 47 masih boleh menggunakan table ni juga walaupun dia tak ada dekat sini. So macam mana cara kita nak dapatkan nilai dia? So cara dia adalah kita kena buat interpolation namanya. Okey. Interpolation, so saya tunjuk kat sebelah ni. Okey, kita keluarkan dia punya value yang dalam table tadi, kan? So kita ada temperature dia adalah antara 45 dan 50. So ni semua adalah value yang kita tak tahu, yang kita nak kira. So kita akan buat kaedah interpolation. So macam mana nak buat dia? P set tolak dengan nilai yang atas ni. Okay, and then bahagi dengan yang bawah tolak dengan yang atas. So bila kat belah kiri ni awak buat macam ni, belah kanan pun awak kena buat yang sama. Maknanya 47 tolakkan dengan 45 yang pertama. Lepas tu barulah 50 tolak dengan 45 ni yang kedua. Okey, so kanan dengan kiri kena sama. So tengok kat sini awak hanya ada satu unknown. So yang lain ada value. So awak boleh dapatkan nilai dia berapa. Sama juga untuk V, U dan H. So untuk V, U dan H, tengoklah kalau awak nak guna P set tadi dah ada kan. So kalau awak nak buat yang ini, awak nak guna value ni boleh. Awak nak guna value depan ni pun boleh. Tak kisah. Okey, sama saja. So macam mana? Contoh saya tunjuk untuk V. So V tolak dengan 15.251 bahagi dengan 12.026 tolak dengan 15.251 sama dengan 47 tolak 45 bahagi dengan 50 tolak dengan 45. So nanti awak akan dapatlah berapa nilai V ni. Dan seterusnya untuk U dan H. Okay, next example. So example seterusnya dia bagi kat sini. So dia bagi nilai. Dia kata ada rigid tank. So kita ada rigid tank. And then rigid tank ni dia ada mass dia adalah 50 kg saturated liquid water. Okay, so dia adalah saturated liquid water. And then dekat temperature dia adalah 90 degree Celsius. So dia suruh cari nilai pressure berapa dan juga volume of the tank berapa. So macam mana nak buat dia? So kita tengok dia ada lebih daripada satu maklumat. Betul?
dia bagi nilai temperature dan juga dia dah bagi tahu ini adalah saturated liquid. Dia bagi nilai phase dia apa. So apa? Table mana yang kita perlu refer? Dia bagi nilai temperature. So refer table saturated temperature. So ni adalah table A4 tak silap saya. Okay, nanti awak check semula lah So saya rasa A4. So refer kepada table A4. So tengok dekat T is equal to 90. So dia nak nilai P. Dia adalah saturated liquid water. Jadi kita boleh anggap dia sebagai P dia is equal to P set at 90 degree Celsius, which is equal to 70.183 kilo Pascal. Apa ni? Okay. Okay, next. Dia nak adalah nilai volume. Volume V besar. So kita boleh dapatkan nilai V kecil daripada table. So kita nak ambil nilai VG ke nak ambil nilai VF? So kita kena ambil nilai VF sebab dia dah cakap kat sini dia adalah saturated liquid. Jadi dia adalah VF dia dekat 90 degree Celsius ni adalah 0.001036 meter cube per kg. So boleh tak kira nilai V? Boleh. V is equal to VF times mass. So VF kita dah ada 0.36 meter cube per kg times dengan mass dia adalah 50 kg. Okay. So awak cancel kg, awak boleh dapat nilai volume dia adalah 0.518 meter cube. Okay. That's all. Mudah kan? Okay. Yang seterusnya adalah dia bagi piston. Kita ada piston. And then dia bagi dia punya nilai volume. Volume dia adalah 0.057 meter cube. And then dia juga bagi tahu ini adalah saturated vapor water kan. So kena refer table water dan juga kena lihat kepada vapor punya value. So dia dah bagi kat sini P dia adalah 350 kilo Pascal. So dia suruh cari berapa temperature berapa, and then dia punya mass of vapor, mg dia berapa. Okay. So kalau awak dapat soalan, saya suka awak buat macam ni lah. Keluarkan maklumat yang dia bagi. Sebab kalau awak tengok je, tenung je, kita tak nampak. Bila kita keluarkan ni baru kita nampak. So kat sini dia memang ada bagi banyak information lah. Dia bagi nilai pressure, dia bagi tahu dia saturated vapor dan juga dia bagi nilai volume. So first kali macam mana kita nak tahu kena tengok table apa? So kita tengok first water. So cari table water. Yang kedua, dia bagi nilai pressure. Sebab dia ni adalah saturated vapor. So dia boleh tengok sama ada saturated pressure table ataupun saturated temperature table. So disebabkan dalam kes ni dia bagi nilai pressure, so you need to refer saturated pressure table. Pressure table iaitu A5. Okay, refer table A5. So tengok dekat at P is equal to 350 kilopascal. T is equal to T set, iaitu sama dengan 138.86 degree Celsius. So yang keduanya adalah dia adalah saturated vapor. Dia nak nilai M. Awak ada nilai V. So kita boleh dapatkan nilai VG. Specific VG is equal to 0.52422. Okay, so lepas dah dapat nilai VG, awak boleh kira nilai mg. So mg is equal to VG over V kecil g. So sama dengan 0.057 bagi dengan 0.52422 meter cube per kg. Kat sini adalah meter cube.
So meter cube cancel. So dapatlah unit dia kg. 0.11 kg. Okay, so dapat dah. Simple as that. Okay, so next. Okay, next adalah kat sini dia dah lain. Tadi kita buat semuanya berkaitan dengan water kan. So this time kita kena tengok kepada refrigerant. Okay, tengok soalan ni dia dah bagi tahu kena lihat kepada refrigerant. So refrigerant tadi adalah table 11, 12, 13 tu. Jadi kena lihat kepada yang situlah. Okay, so untuk yang pertama, so saya anggap ni sebagai A, B, C, D, E. Okay, so kita pergi kepada yang pertama, A. Dia bagi nilai P is equal to 600 kilopascal. And then dia bagi nilai H is equal to 180 kilojoule per kg. So apa yang kita kena buat? Kita kena refer kepada table P. Sebab dia bagi nilai P. Sekarang kita tak tahu dia ni adalah superheated ke, saturated liquid ke, saturated vapor ke, mixture ke, kita tak tahu. So kita kena refer kepada table P sebab dia bagi P. So refer kepada table saturated pressure, table A12. Okay, saturated pressure adalah A12. So refer table A12 at P is equal to 600 kilopascal. So awak check dia punya nilai H. So kalau tengok kat situ, H dia adalah di antara Hg dan juga Hf. So bila dia berada di antara, so that it is saturated liquid vapor mixture. Okay, so bila dia saturated liquid vapor mixture, awak boleh refer this table juga. Cumanya apa data yang awak kena dapat? Awak kena dapatkan nilai X. Okay, so dia memang nak nilai X. Sekejap sebelum tu dia nak nilai T kan. So dah betul, boleh refer table ni dah betul. So awak boleh ambil T is equal to T set at 600 kilopascal, iaitu bersamaan dengan 21.55 degree Celsius. So untuk nilai X tadi macam mana nak kira? So kita ada, ingat tadi H is equal to HF plus X HFG. Jadi X is equal to H minus HF over dengan HFG. Tadi kan saya cakap dalam table untuk HFG dia ada nilai dia. So terus ambil saja nilai HFG dan juga nilai HF. So kat sini kalau awak masukkan, nanti awak try lah buat sendiri. Saya terus bagi jawapan. So jawapan dia adalah 0.54. Okay, so nilai HF dan nilai HFG ni boleh dapat dekat pressure table 600 kilopascal. Ambil nilai HF dia dan juga nilai HFG. Masukkan kat sini dapat 0.54. So apa phase dia? Phase dia adalah saturated liquid vapor mixture. Awak jangan jawab macam saya ni, ringkasan ni. Awak kenalah jawab penuh. Okey, jawab saturated liquid vapor mixture. Okey, jangan guna short form ni. Okey, seterusnya adalah yang B pula. Okey, B saya buat kat sini lah B. So B dia bagi kita adalah nilai temperature negatif 10. And then dia bagi nilai X sama dengan 0.6. Bila dia dah bagi nilai X, so confirm dekat sini adalah saturated liquid vapor mixture. Okay, sebab dia ada nilai X. So awak kena refer table mana? Refer table saturated temperature. Sebab apa? Sebab dia bagi nilai temperature. So dia adalah table A11. So refer table A11
at T is equal to negative 10. So boleh ambil nilai P set. T is equal to negative 10. P dia is equal to P set, iaitu bersamaan dengan 200.74 kilo Pascal. Okey. So kat sini adalah 200.74. Okey, seterusnya adalah nilai apa? Nilai H. So senang je lah. Ambil saja nilai HF. HF berapa? So contoh HF dia adalah 205.96. HFG dia adalah 244.51. So nak kira H dia adalah rumus yang sama, rumus yang ini, iaitu HF plus X HFG. So awak akan dapat nilai dia dekat sini adalah 352.67 kilojoule per kg. Okey. So masukkan kat sini 352.67. So dah siap yang B. Seterusnya yang C. C ni dia bagi, okay, C ni dia special lah. Nampak? Dia ada nilai T dan nilai P. Kita kan ada dua-dua table kan? Mana satu yang kita nak tengok? So ni yang tadi saya cakap dengan awak. Ingat, kita ada kaedah sama ada kita tengok specific value ataupun kita tengok nilai temperature tadi. So kalau kita nak tengok nilai temperature, kita nak comparekan nilai temperature. Takkanlah kita nak tengok table temperature kan? So mestilah kita kena refer kepada table pressure. Okay, awak tak boleh refer kepada table temperature sebab tak boleh nak buat comparison. Okay, so that you go to the pressure table dulu. Di pressure table awak tengok, so refer table temperature pressure A12. So daripada A12 ni at 500 degree Celsius, 500 kilopascal. Okay, tengok T dia adalah apa? T kat sini bila awak tengok dekat 500 kilopascal, T kita adalah lagi kecil daripada T set. Okay, T set ni adalah T dekat 500 kilopascal. T ni adalah T kita ni. Negatif 14 lagi kecil daripada T set dia. Jadi bila dia lagi kecil, dia adalah compress. So, bila dia compress, ni yang saya cakap tadi, kita kena refer kepada pressure. Kalau pressure lebih kecil daripada 5 megapascal, kan? Since pressure less than 5 megapascal, refer table saturated temperature at given T. So pergi kepada saturated temperature table A11 tadi, kan? Ni table A11. Pergi kat A11, tengok dekat T is equal to negative 14. So tengok berapa nilai dia punya H tadi. H tu kita nak ambil nilai apa? H is equal to nilai HF. HF at T is equal to negative 14 ni adalah sama dengan 33.30 kilojoule per kg. Itulah jawapan dia. Okay, so kat sini adalah 33.30. Kat sini kena tulis none. Okay, awak tak boleh tulis kosong. Sebab kalau awak tulis kosong, dia bermaksud apa? Saya dah cakap tadi. Dia bermaksud compress. Maksud dia adalah saturated liquid. Okay, that's why kita tak boleh letak kosong. Okay, so seterusnya adalah D. Dia bagi kat sini adalah nilai pressure 1200 kilopascal. Dan yang kedua dia bagi adalah nilai H 300.61. So kita kena refer table mana? Refer table pressure. Sebab apa? Sebab dia bagi nilai pressure. Refer table saturated pressure A12 at
P equal to 1200. So nilai H tu berada di mana? Okey, kalau kita tengok sebenarnya nanti kalau awak tengok H tu adalah lagi H dia adalah lagi besar. H tadi tu yang 300.61 tu lagi besar daripada nilai HSG. Jadi bila dia lagi besar bermakna dia adalah superheated. So bila dia superheated, awak kena refer table superheated. Superheated table A13 saya rasa. A13. Okay. So refer table ni superheated at 1.2 megapascal. So awak tengok kepada tadi H dia adalah 300.61. So berapa nilai T dia? So nilai T dia kalau awak tengok dekat 300.61 1.2 megapascal, nilai T dia adalah 70 degree Celsius. Okay. So dapat kat sini 70 dan dekat sini non. So kat sini adalah superheated. Okay. Okay, the next one, the last one. The last one adalah untuk E. So kita tengok kat sini dia bagi adalah nilai T is equal to 44 degree Celsius and then dia bagi X is equal to 1. So ingat bila X is equal to 1, that mean Mg is equal to M total. So dia adalah saturated vapor. Okay. So kat sini boleh tulis saturated vapor. Okay. So seterusnya macam mana kita nak dapatkan nilai P dan nilai H? So refer kepada, so dia adalah saturated vapor, so awak boleh refer kepada sama ada temperature table ataupun pressure table. So as dia bagi temperature, jadi refer kepada table, refer table A11 iaitu temperature table, and then tengok dekat at T is equal to 44 degree Celsius, P is equal to P set is equal to, P set dia adalah 1130.7 kilo Pascal. Okay. So the next one adalah nilai H. So H dia adalah sama dengan nilai Hg sebab dia adalah saturated vapor. Jadi nilai dia adalah 272.95 kilojoule per kg. Okay. So itu saja. Mudah kan? Saya rasa kalau awak boleh buat ni, insyaAllah awak faham lah. Awak faham macam mana cara nak tengok table. 0.7. Okay. Okay, next. Dia kata determine the saturated temperature, saturated pressure and enthalpy for water at the specific volume of saturated vapor 10.02. Okay, so dia dah bagi tahu kat sini dia adalah saturated vapor. Jadi bila saturated vapor, awak boleh refer kepada table pressure ataupun temperature. So bila dia bagi nilai, dia bagi hanya nilai V saja. V kat sini adalah 10 Vg kan. So 10.02 meter cube per kg. So refer kepada saturated pressure table untuk water, pressure table untuk water. And then at Vg is equal to 10.02 meter cube per kg. Ambil nilai T set dia berapa? T set dia sama dengan T set dia ni table A5 So T set dia adalah 53.47 degree Celsius
And then dia punya P set dia adalah 15 kilopascal. Dan yang terakhir dia nak adalah entalpi. Entalpi kita kena ambil nilai apa? Nilai Hg, sebab dia dah cakap dia adalah vapor. So Hg dia sama dengan 2598.3 kilojoule per kg. So macam tu je. Okay, next. So this is the example. Okay, so kita ada kat sini, dia suruh kita cari entalpi. And then dia bagi mass dia adalah 1.5 kilo. And then dia adalah water. Dan juga dia bagi volume 1.2 dan pressure 200 kilopascal. So ni semua adalah maklumat yang dia bagi. So keluarkanlah. So bila awak keluarkan mass is equal to 1.5 kg, V is equal to 1.2, P is equal to 200 kilopascal. So bila awak keluarkan sebenarnya awak lagi nampak. So awak tengok dia nak adalah nilai H. So macam mana kita nak cari nilai H? So kita ada nilai P, nilai V dan M. So dekat dalam property table dia tak ada nilai V besar kan, dia ada nilai V kecil. So that's why the first step adalah you find the specific volume. So bila dah dapat nilai specific volume, barulah refer kepada table A5. Table A5 ni adalah table pressure, okay? Saturated pressure table. So kenapa refer pressure table? Sebab dia bagi nilai pressure. So at P is equal to 200 kilopascal. So keluarkan nilai VF dan VG. So kalau awak compare kat sini, nilai V kita dengan VF dan VG dia adalah berada di antara. Bila dia berada di antara, that means this is saturated liquid vapor mixture. Okay, so bila dia mixture, kita kena ada nilai quality. Kita kena find X. Okay, baru kita boleh kira entalpi, entropi ataupun spesifik gravity dah ada. Okay, tu nilai-nilai spesifik properties tu kita boleh dapat bila kita ada value of X. Okay, so macam mana nak kira dia? Kita dah ada nilai V tadi. Betul, semua nilai V kita ada. Jadi kita terus je lah masukkan. Kita tahu X is equal to V tolak VF over VG tolak VF. Okay, so masukkan saja nilai. So awak akan dapat nilai 0.903. So lepas dah dapat nilai X, barulah boleh kira entalpi. Okay, masih guna table yang sama, iaitu table A5 at 200 kilopascal. So ambil nilai HF dan nilai HFG. So dah masukkan, dapatlah dia punya nilai H. Okay, so the next question, dia suruh cari internal energy. Okay, dia nak nilai U sama dengan berapa. So ni untuk refrigerant. So dia adalah table R134A. And then dia bagi kat sini temperature dia adalah 0 degree Celsius dan juga quality dia adalah 60%. So quality, even though dia bagi 60%, kita kena ingat definition of X dia adalah ratio ratio of mg per dengan mass total. So bila dia ratio kat sini, dia sebenarnya adalah tak ada unit. Okay, dia dimensionless. So unit ni sebenarnya dah cancel kan, dia tak ada unit. Jadi bila dia bagi dalam bentuk percentage, apa yang awak perlu buat, awak perlu bahagi dengan 100%. So to remove the unit percentage, so awak akan dapat sebenarnya X dia is equal to 0.6. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk percentage, awak kena ubah dia kepada 0.6 sebab definition dia adalah ratio. Okay, dia bukannya percentage.
Okay, so apa yang nak kena buat? Dah keluarkan data. So kita tengok data memang lebih. So kena refer table. Nak refer table apa? Refer table temperature. Sebab dia bagi nilai temperature. So dia bukan table A5, dia table A11. Sebab adalah untuk refrigerant. Okay, R134 ni. Okay, table A5 ni adalah untuk water. So tengok nilai U dia berapa. Sebab dia adalah mixture kat sini. Dia adalah saturated liquid vapor mixture. Jadi awak kena keluarkan nilai UF dan UG. Seterusnya nak kira dia, awak kena gunakan rumus ini. Okey, tak boleh terus ambil nilai UF ataupun nilai UG. Okey, kena masukkan calculation X ni sebab dia adalah mixture. So dapatlah jawapan dia. Okey. Okey, next. Dia kata consider the closed rigid container of water as shown the pressure is 700 kilopascal. The mass of the saturated liquid is 1.78 and then mass of saturated vapor adalah 0.22. Nampak? So dia dah bagi tahu dekat state 1, state 1 dia ada P dia adalah 700 kilopascal. And then dia bagi M untuk F adalah 1.78 and then M untuk G adalah 0.22. Lepas tu dia kata heat is added to the water until the pressure increase to 8 megapascal. So dekat state 2 pula pressure dia adalah 8 megapascal. So find the final temperature, enthalpy, internal energy. So dia nak kat sini lah, T kat sini berapa, dia punya apa, H berapa dan juga U berapa. So macam mana nak buat? So sama kaedah dia. So kalau tengok kat sini dia adalah mixture. Okay, sebab apa dia mixture dekat step pertama ni? Sebab dia ada dua, dia ada gas, dia ada liquid. So boleh kira nilai X. Okay, sebab nilai X adalah mg per dengan m total. So dapatlah nilai X berapa. Okay, yang kedua, apa lagi maklumat dia? Dekat P 700 kilopascal. Sekarang kita nak cari yang dekat state 2. So kita kumpul dulu maklumat yang ada. So first lagi satu, dia dah bagi tahu kat sini dia adalah rigid container. So ingat kalau dia adalah rigid, dia sebut perkataan rigid sahaja, V1 is equal to V2. Okay, itu adalah relationship dia. Jadi bila dia sama, so kat sini awak boleh gunakan data V ni dekat V2 sini. So bolehlah cari nilai V1 sebab kita dah ada nilai X kan. Daripada nilai X awak masukkan dekat equation ni, awak akan dapat nilai V1. Okay, so nilai ni nak dapat daripada mana? Kena refer table. So this one, this value you need to refer table saturated pressure. Sebab apa? Sebab dia bagi nilai pressure at 700 kilopascal. So dapatkan nilai Vg dan juga Vf. Lepas dah dapat, so awak akan dapat nilai V1. So dah tahu V1 is equal to V2, jadi dia boleh guna dekat state 2. State 2 dia bagi 8 megapascal dan juga V2 is equal to 0.031. So sama, refer kepada table A5 iaitu pressure table. Pressure table at 8 megapascal. So comparekan nilai V2. Dekat 8 megapascal, V2 kita tengok berada dekat mana? So dia adalah lagi besar daripada Vg. So bila V lagi besar daripada Vg, dia adalah superheated. So awak kena refer kepada superheated table. Sini superheated table at
8 megapascal. So 8 megapascal dan juga V dia adalah V dia adalah sama dengan 0.031. So tengok dekat dua keadaan ni, cari nilai T2, nilai H2 dan juga nilai U2. Macam itulah cara dia. Okey, nanti masa kelas online kita akan tengok satu-satulah kepada macam mana awak nak tengok table tu. Okey. Okay, next is the exercises. So this one you can do and then we will discuss further in the class. Okay, kita akan buat sama-sama dalam kelas. Tapi awak kena buat dululah sebab kalau tak nanti awak tak tahu apa yang awak nak tanya dalam kelas. Okay. So ni pun sama, supplementary problems. Awak boleh buat dulu dan kita akan discuss bersama-sama semasa kelas. Okay, next is the important definition yang ada dalam this pure substance ataupun dalam thermodynamic ni lah. Okay, so yang pertama adalah critical point. So critical point ni di mana temperature dan pressure above which there is no distinction between the liquid and vapor phase. So dia berada di keadaan yang lagi tinggi macam tadi kan. Kalau awak tengok kepada PV diagram tu, bila dia berada di dekat atas ni, sinilah adalah dia punya critical point. Okay, di antara sini adalah vapor, sini adalah saturated liquid. So itu adalah critical point. Untuk triple point ni bila temperature and pressure at which all three phases can exist in equilibrium. So bila three phases, kita ada phases apa tadi? Liquid, vapor, solid, liquid, gas kan? So kalau ketiga-tiga tu berada di keadaan equilibrium dekat sini, so inilah kita panggil dia sebagai triple point. Okay. Next adalah sublimation. So ni awak dah pernah dengar sebelum ni. Sublimation ni bila phase change from solid to vapor. Kalau vaporization dia adalah liquid to vapor. Kalau condensation dia adalah vapor to liquid, and fission or melting adalah solid to liquid. So empat term ni saya rasa awak dah tahulah, dah pernah belajar sebelum ni kan. Okay, next, this is the phase diagram yang menunjukkan di mana keadaan triple point tadi tu yang saya cakap. Okay, here dia berada di keadaan equilibrium antara solid, liquid dan juga vapor tadi. Okay, dan bila vapor dan liquid suhu tertinggi dia tu atau temperature tertinggi dia adalah dipanggil sebagai critical point. Okay, sini adalah triple point. So bila sublimation ni, bila solid ke vapor, vaporization liquid ke vapor, dan melting adalah solid ke liquid. Okay, so inilah kesimpulan daripada keywords yang di slide sebelum tadi.